Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya. Pada kali ini dapat kita bersama-sama di dalam satu forum yang sangat penting dan yang sangat bermakna untuk kita bincangkan, iaitu cabaran kurikulum pendidikan Islam dalam mendepani revolusi IR 4.0. Baik, maka forum pendidikan kita pada kali ini akan dihadiri oleh ahli panel yang sangat berpengalaman luas di dalam menghurai dan juga membincangkan tajuk yang kita sebutkan sebentar tadi, iaitu kita perkenalkan panel yang pertama, iaitu Ustazah Noratika binti Abdul Aziz. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah, syukur ya. Dengan kehadiran Ustazah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk sama-sama memberikan buah fikiran pada kali ini. Dan seterusnya panel yang kedua, iaitu Ustazah Nang Syahirah binti Niksin. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jemputan. Sama-sama, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ustazah Syahirah di atas kesudian untuk kita menjayakan forum pendidikan yang sangat penting ini, yang mana pasti memberi manfaat kepada para guru khususnya yang mengajar subjek pendidikan Islam ya, dalam mengambil input-input yang bermakna. Baik, tanpa menyalahkan masa ya, saya menjemput ya pada Ustazah Noratikah dengan soalan yang pertama yang ingin kita jelaskan, yang kita minta kepada Ustazah Noratikah untuk huraikan sedikit, apakah itu yang dimaksudkan dengan revolusi IR 4.0. Silakan Ustazah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyebut saya ke dalam forum kita pada malam ini. Okey, kita mulakan forum kita ini untuk kita tahu apakah itu IR 4.0. Okey, IR ni sebenarnya ialah Industrial Revolution, yang ini adalah penambahbaikan daripada IR 3.0, di mana kemajuan teknologi ini telah membolehkan manusia berkomunikasi tanpa sepadan. Okay, saya bagi contoh, dua orang yang tidak berada pada tempat dan waktu yang sama, baik secara biologikal maupun secara fizikal, masih boleh berkongsi dan bertukar maklumat secara langsung dengan teknologi digital ini. Kemudian, Ketua Pakar Pendidikan Tinggi Bank Dunia di dalam seminar IR 4.0 berkata, dia menyebabkan sistem pendidikan di seluruh dunia akan menunjukkan perubahan yang sangat besar. Oleh itu, negara kita Malaysia memerlukan institusi pendidikan yang bersesuaian dan masyarakat perlu sentiasa bersedia dalam berdepan dengan cabaran baru agar tak ketinggalan dalam era globalisasi dan digital. Okey, bila kita tengok dalam soal pendidikan juga, apabila adanya IR 4.0 ni, sesi pengajaran dan pembelajaran tidak hanya berlaku di sekolah sahaja. Ia boleh terjadi di mana-mana saja asalkan tempat tu ada kemudahan internet yang baik. Dan sesi PDP juga tidak hanya terbatas dengan kertas dan pen sahaja, tetapi kita boleh akses pendidikan hanya di hujung jari saja melalui e-learning, e-book dan juga gadget, dan menyebabkan penyebaran ilmu berlaku dengan pantas dan penyebaran maklumat antara satu tempat ke tempat lain berlaku dengan hanya sekelip mata saja. Dan ini adalah selari dengan hadis riwayat At-Tirmizi, iaitu suasana satu zaman yang masanya menjadi singkat, jarak sudah menjadi dekat dan komunikasi pula menjadi lebih rapat. Okey, dan itu sajalah setakat ini untuk apakah itu IR 4.0.
Sekian. Masya Allah. Moderator. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang pertama Ustazah Nuratika di atas penjelasan yang sungguh padat dan terang lagi, jelas lagi bersuluh kepada kita dalam menerangkan tentang apakah itu revolusi IR 4.0. Ternyata perkembangan teknologi telah menyebabkan yang jauh menjadi dekat, yang sukar menjadi mudah, khususnya di dalam aspek pendidikan, dan lebih khusus lagi daripada aspek pendidikan Islam itu sendiri. Maka jelaslah apa yang telah disebut daripada hadis riwayat Imam Tirmizi yang telah disebutkan oleh Ustazah Atikah sebentar tadi, menunjukkan kepada kita bahawa perkembangan teknologi ini sangat-sangat memberikan manfaat yang sangat luas kepada semua pihak, khususnya para guru yang mendepani cabaran ini apabila ingin mempraktikkan pembelajaran abad ke-21. Namun, perlu kita ambil perhatian. Setiap sesuatu yang baharu itu pasti ada cabarannya. Pasti ada halangannya. Pasti ada sesuatu yang perlu kita tempuhi dan perlu kita redah. Maka dengan ini kita bertanyakan kepada panel yang kedua, iaitu Ustazah Syahira, dengan soalan, apakah cabaran dalam mendepani revolusi IR 4.0 ini daripada sudut kesediaan guru itu dalam menghadapinya. Maka kita jemput Ustazah Syahira, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz atas persoalan yang cukup baik. Okey. Revolusi perindustrian IR ni merupakan satu bentuk kemajuan dalam peradaban dan ketemadunan manusia. Peralihan daripada zaman pertanian kepada zaman perindustrian menjadikan kehidupan manusia ni semakin kompleks dan penuh dengan elemen daya saing dalam bentuk moden. Okay, persoalannya, adakah pendidikan sekolah di Malaysia ni sudah bersedia dalam mendepani IR 4.0 ini? Okay, banyak kajian telah jalankan dan dapat mendapati tahap kesediaan dan penerimaan guru dalam mempraktikkan penggunaan teknologi digital sebagai bahan bantu mengajar dalam pendidikan adalah sangat rendah. Hari ini kerana mereka kurang mahir dalam menggunakan teknologi digital IR 4.0 untuk diaplikasikan dalam pendidikan. Ia memerlukan generasi baru yang pengetahuan tinggi, mampu untuk menghadapi cabaran teknologi baru yang lebih canggih, serta berdaya tahan bukan sahaja sebagai pengguna teknologi yang berjaya, tetapi dapat mencetuskan teknologi selaras dengan aspirasi murid dan anjakan tuju dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 serta dapat menyokong pembelajaran abad ke-21. Okay, sikap guru terhadap penggunaan teknologi yang baru secara langsung ni mempengaruhi kecenderungan dalam penggunaan teknologi tersebut. Sikap guru terhadap kemudahan penggunaan teknologi mempengaruhi sikap yang positif terhadap penggunaannya. Latihan penggunaan ICT meningkatkan penerimaan teknologi dalam diri seseorang. Kesediaan guru itu sendiri untuk menggunakan teknologi selari dengan tuntutan IR 4.0 mendapati guru tidak mengintegrasikan teknologi dalam PDPC kerana berhadapan dengan banyak halangan seperti peralatan teknologi yang tak lengkap, infrastruktur yang lama, kurang mahir serta kurang pengalaman dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Syahira di atas penjelasan daripada sudut cabaran-cabaran yang telah ataupun yang dialami oleh para guru
dalam mengaplikasikan dan mendepani revolusi ini daripada sudut pelbagai contoh yang diberikan tadi, kurang kemahiran dan juga contoh dan isi-isi yang lain. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahirah dan penjelasan yang sungguh jelas untuk kita hadam dan kita faham. Baiklah, kita terus pada soalan yang seterusnya. Kita pasti Ustazah Nur Atikah tidak sabar-sabar lagi ya untuk berkongsi kepada kita semua akan isu yang kita kupas pada hari ini. Baik, Ustazah Atikah, kita ingin bertanya kepada Ustazah Atikah daripada sudut apakah kesan ataupun impak hasil daripada kemajuan teknologi ini. Dengan erti kata dalam mendepani revolusi IR ni, apakah kesan dan impak yang terhasil? Jemput Ustazah Atikah. Silakan. Okey, terima kasih. Bila adanya revolusi IR 4.0 ni, kita boleh bahagikan kesan tu kepada kesan yang positif dan mestilah dalam satu perkara tu ada kesan yang negatif. Okey, untuk kesan yang positif, yang pertama, inovasi diperlukan supaya sesuai dengan generasi Y dan Z. Okey, sekarang ni generasi Y dan Z, mereka ni hidup dalam arus yang semua benda internet, semua benda di hujung jari, dan mereka membesar dalam arus kehidupan yang berteknologi. Oleh itu, kesannya bagus untuk mereka sebabnya kita perlu merancang supaya generasi ini akan mempunyai peradaban tinggi sama ada dari sudut teknologi dan juga adab ataupun akhlak. Ia bersesuaian dengan kata-kata Saidina Umar Al-Khattab yang mengatakan, didiklah anak-anak kamu mengikut zamannya. Tak adillah mereka hidup dalam zaman yang berteknologi tapi kita menafikan hak mereka untuk menikmati kemudahan teknologi tersebut. Tapi dalam waktu yang sama, kena ada batas-batasnya supaya mereka menjadi orang yang berintelektual tetapi dalam waktu yang sama masih lagi beradab, masih lagi memegang syariat Islam. Okay, yang kedua, ia juga memberi impak yang besar kepada bidang pendidikan Islam. Okey, seperti kita tahu, pendidikan Islam ialah satu proses pendidikan yang mengutamakan konsep tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Dan konsep pendidikan Islam juga adalah satu pendidikan bersepadu yang mana supaya potensi manusia, potensi insan tu dapat dikembangkan ke arah melahirkan insan yang terdidik sama ada dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okay, selain itu, pendidikan bersepadu ialah pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah yang disepadukan dengan disiplin ilmu akal ke arah membina masyarakat ummah yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu, PDPC, Pendidikan Islam, perlulah sesuai dengan keperluan dan situasi semasa. Okey, kesan lain terhadap guru pula ialah guru pendidikan Islam perlu bersikap kreatif dan inovatif. Bukan hanya bercakap dan menulis di papan putih ataupun papan hitam, tapi kita perlu menjadi lebih kreatif dan inovatif. Contohnya, pengaplikasian teknologi augmented reality dalam PDPC Pendidikan Islam. Teknologi augmented reality ni ialah kita boleh berinteraksi dengan alam maya. Okey, macam mana guru pendidikan Islam boleh guna teknologi itu ialah guru boleh contohnya guru boleh menjelaskan rukun fi'li dalam solat dengan lebih terperinci. Okey. Guru boleh menunjukkan pergerakan solat dari arah sudut hadapan, sudut belakang, kiri dan kanan dengan lebih mudah. Sebabnya ada satu gambaran kat depan pelajar tu macam mana cara duduk tahiyat akhir dengan betul, duduk tahiyat awal dengan betul, posisi tangan sewaktu takbiratul ihram dan sebagainya. Murid akan lebih jelas. Okey, tetapi walau bagaimanapun terdapat juga kesan negatif. Sebab sekarang ni semua benda berada di hujung jari, maka segala maklumat tentang pendidikan Islam
kita mudah dapat kan. Tengok YouTube, kita klik, kita scroll, dah boleh nampak. Dah boleh jumpa dah apa maklumat kita cari. Tetapi sekiranya tidak dibendung, ditakuti maklumat yang kita dapat tu adalah salah ataupun tidak tepat. Dan bila kita nampak maklumat tu, kita cepat-cepat share, maka kita telah menyebarkan maklumat yang tidak tepat kepada orang lain. Itu menyebabkan bahayalah dekat situ. Kita mesti ada lagi pantauan daripada orang yang lebih berpengetahuan. Dan lagi satu, dia menyebabkan nilai kemanusiaan semakin terhakis jika kita tidak berwaspada. Jika murid itu tidak berwaspada, nilai kemanusiaan murid akan terhakis. Kini murid cepat sangat membuat konklusi tentang satu perkara, atau murid cepat memberikan maklumat tentang, contohnya lah tentang agama Islam tidak tepat. Sebab dia ingat macam semua benda kat internet tu betul. Padahal kita kena tengok dululah apa yang kena pandai pilih, mana yang betul, mana yang tidak. Sebelum sesuatu perkara itu disebar. Okey. Dan saya rasa itu je lah kot. Alhamdulillah. Masya Allah. Begitu panjang lebar dalam menjelaskan kepada kita kesan dan impak daripada revolusi penggunaan teknologi ini. Jelas kita melihat bahawa cara mendidik itu perlu selari dengan zaman orang yang belajar itu. Ya, kalau zaman ini para murid-murid belajar dengan menggunakan teknologi, maka seandainya kita menafikan hak ini, maka seolah-olah kita ini juga tergolong daripada golongan yang zalim. Waliyahzubillah. Baik, maka terima kasih Ustazah Atikah di atas penjelasan tadi. Kita teruskan. Mungkin soalan ini soalan yang akan sudah berada pada penghujung, namun masih belum lagi. Kita nak minta pada Ustazah Syahirah terangkan kepada kita dan kongsikan kepada kita apakah penambahbaikan yang boleh kita bawa, yang boleh kita ketengahkan dalam mendepani revolusi IR 4.0 ini daripada sudut penggunaan teknologi ini. Mungkin boleh Ustazah Syahirah kongsi kepada kita. Silakan Ustazah. Okey, baiklah. Bagi penambahbaikan dalam menghadapi, menepani cabaran IR 4.0 ini, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, itu KPM, dan pihak-pihak berkepentingan ni hendaklah sentiasa peka dengan keperluan dan kehendak guru-guru dengan menganjurkan lebih banyak kursus teknologi digital yang terkini. KPM juga perlu mengambil langkah yang sewajarnya bagi membimbing, bantu lebih ramai guru-guru dekat Malaysia untuk berhadapan dengan kerancakan teknologi digital ini yang sedang berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Dalam penulisan Evergreen Education Group, dalam Journey of Research of Technology in Education, guru hendaklah bersikap terbuka terhadap teknologi digital dalam PDBC. Seterusnya mempercayai dan berkeupayaan untuk mempelajari, manfaatkan teknologi yang ada, berkongsi visi perubahan untuk praktikkan penggunaan teknologi. Kebanyakan guru ni bersedia, jika KPM menyediakan kursus, mereka akan bersedia untuk mengikuti kursus untuk menambahkan kemahiran mereka berkaitan dengan penggunaan teknologi ini dalam pendidikan, dan mereka akan sentiasa cari ruang dan peluang untuk memantapkan lagi kaedah pelaksanaan PDBC, khususnya untuk dilaksanakan PDP mereka di dalam kelas. Antara cadangan penggunaan teknologi pendidikan Islam, kita boleh gunakan teknologi Flip Class, Google Classroom, Smartboard dan sebagainya. Jadi teknologi-teknologi ini guru perlulah lebih bersedia dan mencari ilmu berkaitan dengan teknologi digital untuk PDPC. Dalam dunia pendidikan masa kini, bahan bantu mengajar, teknik PDPC dan kurikulum yang guna pakai selama berpuluh tahun mungkin tak lagi bersesuaian dengan IR 4.0.
pelajar juga perlu menguasai. Bukan sahaja guru sahaja menguasai teknologi ini, tetapi pelajar juga perlu menguasai. Kerana teknologi ini hingga ke pasaran kerja akan digunakan hingga ke pasaran kerja pada masa hadapan. IR 4.0 akan terus membentangkan satu set cabaran yang perlu disahut oleh setiap guru, oleh setiap pelajar agar dapat menyampaikan pendidikan, agar penyampaian pendidikan itu sampai kepada pelajar masih relevan pada masa kini dan pada masa akan datang. Untuk praktikkan kegunaan teknologi itu sebagai bahan bantu belajar dalam pendidikan, kemudahan di sekolah perlulah terlebih dahulu dilengkapi dengan segala kelengkapan yang bersesuaian seperti kemudahan untuk mengakses DICT, makmal komputer. Pihak wajib seperti pembuat dasar, kementerian dan sebagainya perlu bertanggungjawab menguruskan hal sedemikian, seharusnya tak mengambil enteng berkenaan dengan isu-isu semasa. Para pendidik pula seharusnya lebih bersedia dengan apa sahaja perubahan dan tidak hanya bergantung kepada kaedah dan pendekatan PDBC tradisional. Okey, itu sahaja. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kupasan yang diberikan oleh Ustazah Syahirah tadi dalam menjelaskan kepada kita akan penambahbaikan cukup mantap dan juga cukup mencakupi semua aspek. Maka jelaslah ya, para guru kini lebih jelas, lebih nampak dan lebih mampu untuk membuat tindakan selanjutnya di dalam memastikan pembelajaran abad ke-21 ini terlaksana dengan penggunaan teknologi ini. Maka hasil soalan yang tadi yang telah diberikan kepada Ustazah Syahirah tadi, maka kita hampir ke penghujung forum. Maka terasa di hati ini ingin lebih memanjangkan, akan tetapi apakah daya, sebaik-baik kata itu adalah yang ringkas dan yang padat. Khairul kalam ma qalla wa dalla, mengikut satu pepatah Arab menyatakan. Maka saya menjemput untuk sesi kesimpulan yang boleh diberikan. Kita jemput dulu kepada Ustaz Atikah untuk memberikan sedikit kesimpulan ringkas ya dalam 1 ke 2 minit daripada hasil forum yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan Ustaz Atikah. Okey, terima kasih. Saya rasa Ustazah Syahirah dah cukup simpulkan. Okay, saya pendekkan. Untuk kita sama-sama mencapai revolusi IR 4.0 ni dalam pendidikan Islam, ia memerlukan kerjasama daripada ramai pihak. Yang pertama, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Yang kedua, pihak guru, iaitu kita yang menghadapinya di sekolah, pihak anak murid kita dan juga pihak ibu bapa. Begitu juga dengan pihak sekeliling. Masing-masing memainkan peranan yang tersendiri dan masing-masing mempunyai tanggungjawab yang perlu kita pikul bersama-sama. Tanpa kerjasama daripada semua pihak, saya rasa untuk kita menepani cabaran ni adalah sangat sukar, kerana benda ni adalah satu benda yang baru dan cepat. Dia dari sehari ke sehari akan berlakunya pelbagai perkembangan yang kadang-kadang kita tak sempat nak belajar yang ini, dah ada yang lain. Maksudnya macam tu. Dan murid ni juga kita perlu pantau supaya teknologi ni tidak disalahgunakan. Kena ada guideline, kena ada panduan yang tertentu yang kita kena beritahu kepada murid kita, dan kita sendiri kena ada guideline juga macam mana kita untuk kita menyampaikan pelajaran tu dengan cara berteknologi yang berlandaskan syariat, yang kita tak boleh nak main bagi je kan. Okay, kemudian pihak kementerian juga perlu menyediakan modul yang sesuai lah, yang sesuai dengan penggunaan teknologi. Dan saya setuju dengan pendapat Ustazah Syahirah mengatakan segala perkara ini tidak boleh dilakukan sekiranya kita tidak mempunyai jaringan internet yang baik. Jaringan internet kena menyeluruh lah. Tidak boleh hanya di sekolah bandar saja, tapi kita lupakan
di sekolah yang luar bandar. Dan saya rasa itu sajalah kesimpulan saja pada hari ini untuk forum kali ini. Masya Allah, terima kasih Ustazah Atika di atas kesimpulan yang diberikan. Ternyata tiadalah yang benar melainkan kebenaran itu sendiri, dan semua kata-kata yang disampaikan Ustazah Atika tadi memang sangat benar dan sangat tidak boleh kita nafikan perkara itu. Baik, terima kasih Ustazah Atika. Seterusnya kita jemput kepada Ustazah Syahirah untuk memberikan sedikit kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan dan yang kita kupas pada hari ini. Silakan Ustazah Syahirah. Okay, setelah kita dengar kesimpulan daripada Ustazah Atika, jadi saya nak simpulkan secara ringkaslah berdasarkan forum kita pada malam ini, pada hari ini, revolusi industri ini dah banyak membuat transformasi, terutamanya dalam sistem pendidikan kita. Jadi sistem pendidikan secara tradisional memerlukan perubahan, perlu berubah ke arah berpusatkan pelajar dengan lebih baik dan membolehkan pelajar ni berintegrasikan pendidikan mereka ke dalam dunia yang sedang berkembang dengan menggunakan revolusi teknologi industri. Okey, Ketua Pakar, saya petik daripada kata-kata Ketua Pakar Pendidikan Tinggi Bank Dunia dalam seminar IR berkata sistem pendidikan di seluruh dunia akan menunjukkan perubahan yang besar hasil daripada IR 4.0. Menjelang 30 tahun akan datang nanti, ilmu yang ada pada seorang manusia pada hari ini hanya menyumbang 1% saja. Dan pasaran kerja pada masa itu akan dipenuhi dengan tenaga buruh yang berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan berfikiran kritis. Jadi sumber teknologi digital ni diperlukan untuk membawa perubahan kepada sistem pendidikan supaya dapat memenuhi keperluan IR yang semakin berkembang dengan rancaknya. Tanpa teknologi digital, cabaran tidak akan dapat dipenuhi dan ini akan menjejaskan seluruh masyarakat, terutamanya generasi yang akan datang. Oleh itu, Malaysia memerlukan institusi pendidikan yang bersesuaian dengan masyarakat. Juga pelajar juga perlu sentiasa bersedia dalam berdepan dengan segala cabaran baru agar kita tidak ketinggalan dalam era globalisasi dan digital. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syahirah di atas penjelasan dan juga kesimpulan daripada forum yang kita bincangkan pada hari ini. Maka saya daripada kesimpulan tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih pertama pada panel kita yang pertama, Ustazah Atika binti Abdul Aziz. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih juga pada panel yang kedua, Ustazah Syahirah. Terima kasih banyak di atas idea dan kupasan-kupasan yang cukup mantap. Jadi bertemu lagi hadirin hadirat pada pertemuan yang akan datang. Segala yang baik daripada Allah, bahasa dan juga perkataan yang mungkin terkasar ataupun terlanjur kata semua daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.